Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat media yang hadir pada hari ini dan juga panel jemputan Ustaz Ali Muda, Datuk Dr. Azizan, Abang Syabuddin Ambon, Datuk Dr. Ismail. Belakang saya ni antara jawatankuasa kita. Okey, tujuan kita mengadakan perbincangan meja bulat ini dan bengkel pengaruh, ya. Antaranya ialah untuk mengumpulkan segala kekuatan, ya. Mengumpulkan segala kekuatan yang ada, ya, terutama sekali dari sudut pempengaruh tadi, ya. Sebab kalau tidak dikumpulkan, jadi pempengaruh akan mengambil jalan masing-masing. Ada yang A, cara A, B, C dan sebagainya. So kita pun faham bahawa di era perpaduan dan madani ini, kita perlu seragamkan naratif, iaitu kita ingin selamatkan negara ini dengan membawa naratif perpaduan, dengan membawa naratif madani. So itu antara tujuan besar. Yang keduanya, kita akan adakan sesi perbincangan ataupun bengkel ini akan memfokuskan kepada aspek paling penting sekali adalah bagi kami Rustia adalah soal pertama, soal naratif perpaduan. Yang keduanya, siapakah yang akan berjuang untuk mengekalkan naratif perpaduan, iaitu pempengaruh. Jadi pempengaruh mesti dirailah, Datuk. Kalau kita kata dilayan, nanti macam kita jadi pelayan pula. Diraikan oleh kerajaan perpaduan, bukan kerana kita terlalu berlebihan pula dalam tuntutan kehidupan. Sebab kita faham bahawa sebahagian besar pempengaruh ini adalah mereka ini dah bertahun-tahun pro bono dan tidak pun membuat sembarang tuntutan kepada mana-mana pihak, sama ada pihak parti mana pun dalam komponen. Jadi inilah masanya supaya tenaga mereka ini diraikan, diiktiraf, ya? Sebab bertahun-tahun tanpa dapat apa-apa, maksudnya dapat apa-apa dari segi kos hidup mereka. Kadang-kadang kita pun kadang-kadang sian tu. Nak isi pulsa, orang Malaysia kata pulsa. Nak isi top up pun tolong hantar RM30, kita rasa kesian. Tapi yang mereka bicarakan soal negara. Mereka bicara soal bagaimana nak selamatkan 3R ni tidak terulang dan tidak menjadi naratif yang sudah dinormalisasikan. Jadi apa salahnya kalau pempengaruh ini datang bersama-sama, kita kumpulkan kekuatan, di ini 100 orang, mungkin lepas ini 200 ke 300 orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami mencadangkan insya-Allah dalam bengkel nanti ialah bagaimana pempengaruh ini, idea-idea mereka bukan lagi hanya berkisar di media sosial, tetapi pempengaruh ini mesti diberi ruang untuk bercakap di media utama. Apa salahnya mereka bercakap di media utama? Hari-hari mereka, dan sebahagian mereka ni ada follower, pengikut sampai 1 juta, 2 juta. Dari sudut bisnes, kita tahu media memerlukan penonton. Sebab iklan bayar kerana ada penonton. Jadi sangat-sangat tak masuk akal kenapa media kita tidak mahu ambil pempengaruh ini di media-media mereka. Apatah lagi kalau media kerajaan. Sangat-sangatlah ini. Jadi sepatutnya kalau pempengaruh ini hanya bermain, contohnya kalau mereka pembangkang itu okey. Dia bermain di media sosial, itu biasalah. Tapi kalau pempengaruh sudah penyokong kerajaan, sepatutnya diberilah ruang. Minta maaf Ustaz, nak dapatkan masuk nama Ustaz dalam ini pun jenuh kita. Ni saya ada pengalaman juga Datuk masa duduk beberapa bulan
ini. So kita menyeru juga kepada pihak kerajaan, bagilah ruang ni sahabat-sahabat kita ini, antaranya lah, ya, bagilah ruang kepada mereka, buatlah macam mana pun, macam-macam program kita boleh buat. Minta mereka bertemu rakyat misalnya, itu pun mendatangkan ni. Saya tertarik dengan contoh Datuk Ismail. Dia cakap, okay, apa lagi yang Ismail tak buat? Ini sebenarnya sangat menarik. Program begini, kami menyeru kepada pihak menteri, terutama Menteri Komunikasi, untuk bagi ruang kepada sahabat-sahabat kita ni, pejuang-pejuang ini di media utama, supaya apa? Naratif perpaduan ini segar di hati rakyat. Saya rasa itu antara poin yang terpenting untuk saya sampaikan pada petang ini. Dan insya-Allah selepas petang ini nanti kita berharap akan mewujudkan organisasi supaya kita lebih terarah, dan kita pun dah siapkan tempat semacam war room kita, Datuk, ya, Ustaz. Dia ulama bagi pencerahan. Kemudian kalau pakar ekonomi, ada pakar ekonominya, kedoktoran pun ada juga, lawyers pun sama. So kita bergabung dalam sebuah tim yang solid. InsyaAllah rasanya kita akan dapat lakukan dengan lebih terbaik, insyaAllah. Baik, jadi cabaran kita pada masa kini ialah walaupun kita dah banyak pihak mengatakan kepentingan social media ni, tetapi kalau kita tengok hari ini banyak kebaikan ataupun polisi-polisi dan inisiatif kerajaan Madani yang bagus-bagus, yang hebat-hebat, yang bagus, yang sepatutnya rakyat lebih faham, tapi kita nampak masih lagi berada di tahap yang kurang memuaskan. Jadi banyak kajian telah dibuat dan kita tengok antaranya ialah masalah komunikasi, dan masalah komunikasi ini diakui oleh semua pihak, tapi kita tak nampak ada satu langkah yang konkret. Saya nak bagi tahu kepada parti-parti yang bergabung di bawah kajian perpaduan, kita masih ada berbaki 2 tahun setengah. Sebenarnya kita patut menyesal 2 tahun setengah yang lepas kita masih tak mampu untuk berbuat sesuatu yang lebih hebat untuk flood all the good messages dekat social media. Sekarang kita ada 2 tahun setengah ke hadapan. Pada saya terserah kepada pihak yang bertanggungjawab nak ditakut lama 2 tahun setengah yang lepas, ataupun kita boleh progress ke depan untuk kita melawan. Kerana bacaan dan jangkaan saya, permainan social media pada pilihan raya yang ke-16 akan jauh berbeza daripada apa yang sedang kita hadapi sekarang. Kalau nak tahu detail nanti kita boleh bincang off the record, tetapi kita berhadapan dengan satu fenomena baru yang kalau tidak kita mulakan sekarang, 2 tahun setengah kita akan ketinggalan 10 tahun ke belakang. Dengan teknologi AI akan membuatkan kita ketinggalan 10 tahun ke belakang sekiranya daripada sekarang kita tak bersedia untuk 2 tahun setengah yang ke hadapan. Jadi penting untuk kerajaan yang kuat, yang ada 2/3 majoriti hari ini, untuk memikirkan dan berbuat sesuatu yang lebih konkret, ataupun kita nanti selepas pilihan raya yang ke-16 kita semua menyesal tepuk dahi. Saya daripada UMNO Barisan Nasional, kita pernah berhadapan dengan suasana tu, dan saya rasa kalau kawan-kawan yang lain dalam PH nak merasa, bolehlah, tak payahlah buat apa-apa, dan kita akan merasa malam pengumuman keputusan masing-masing akan tepuk dahi. Jadi pada saya ini satu perkara yang tidak boleh dianggap remeh. Mungkin banyak pihak takut ataupun rasa bersalah nak bercakap, tetapi pada saya, bagi pihak kawan-kawan dan bagi pihak pempengaruh yang ramai di luar sana, pada saya kita mengharapkan sesuatu daripada kerajaan untuk menginstitusikan kumpulan-kumpulan yang kita panggil pempengaruh ataupun key opinion leaders, KOL ni, supaya mereka lebih teratur, tersusun, dan yang paling penting sekali, rakyat dapat penjelasan yang sebenarnya. Jangan mudah kita dipesongkan dengan naratif yang tak benar. Semasa saya di mahkota, saya dengar dengan mudah-mudahnya pihak parti lawan hasut rakyat, hari ni rakyat menderita. Saya tanya, siapa yang menderita kan? Siapa yang menderita sebenarnya? Jadi rakyat menderita, rakyat susah, beras tak ada. Jadi persepsi dibina, dan program untuk melawan persepsi ni mesti disusun atur dengan baiklah. Saya harap selepas pada sesi ni ada satu tindak
balas daripada pihak yang bertanggungjawab di pihak kerajaan untuk mengumpulkan semua pengaruh ni dan kita atur gerak langkah yang baik, kerana yang paling penting rakyat mesti menerima kefahaman yang betul dan akhirnya yang dapat habuan bukan kita rakyat, pak-pak menteri juga, ahli-ahli wakil rakyat. Jadi tolong tengoklah kami-kami yang di bawah ni. Semoga kita semua dapat mencapai apa yang Kerajaan Madani nak capai. InsyaAllah kita habiskan penggal ini dengan bergayanya dan target kita PRU 16 kita tak menangis di pucuk kata. Sekian, terima kasih. Saya tambah sikit ya. Saya menyokong penuh apa yang telah dicakapkan impromptu ya. Sahabat saya Datuk Dr. Azizan ya, yang begitu lama dengan UMNO online ya. Beliau adalah merupakan seorang penaju lah. Dan beliau telah nampak berkenaan dengan bahawa influencer ini amat penting ya untuk dijagalah. Saya guna bahasa dijaga. Dan dalam konteks ini saya teringat masa zaman Datuk Najib Razak. Setiap tahun Datuk Najib memperuntukkan dalam national budget 200 juta khas untuk media sosial ya, dan wang itu diberi kepada beberapa NGO yang mempunyai macam kita lah. Jadi benda itu accounted for, bukan ada ambil dapat 200 juta hilang duit. Jadi saya minta lah, tak terlambat ni Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar, kami ni semua ya, nak tidur pun teringat muka Datuk Seri, bangun saja teringat Datuk Seri, sebab kami ni ikhlas berjuang untuk Datuk Seri Anwar. Bagaimana Datuk Mus bagi tahu, Datuk, kalau kita tak nak menangis pada PRU 16 ini, kita mesti wajib tentukan bahawa nak menang PRU PRN 16 ini mesti menang peperangan medsos. Kalau kita kalah dalam medsos, kita akan kalah dalam PRU kelak. Percayalah kata saya. PRU sebelah kita kalah zaman Palah. Sebelah 12, 13, 14, 15. Tanya bagaimana BN tewas. Sebab apa kita kalah? Kita kalah kerana walaupun Datuk Najib letak 200 million tiap-tiap tahun, tapi kita kalah juga. Kenapa? Kita kalah dalam medsos, perjuangan medsos. Ini dah golongan-golongan, hari ini ada 100 orang ni. Daripada kampung-kampung, daripada Perlis ada, dari Kedah ada, dari Kelantan ada, dari Perak ada, seluruh Terengganu ada. Jadi ni Kedah Datuk apa. Jadi makna dia, ini adalah golongan-golongan cyber troopers, pejuang-pejuang di alam maya. Bantulah kami. Bukan kami nak minta jadi senang nak kereta apa, tak ada. Hanya duit allowance, duit nak beli top up, duit nak apa minum kopi, kedai-kedai kopi macam tu saja. Jadi saya merayu sekali lagi bagi pihak kawan-kawan saya yang ada ini, ya. Saya tak boleh cerita lah. Malu saya ya. Kawan saya naik bas ya. Terpaksa naik bas, dia sanggup naik bas. Mari ke sini. Berapa banyak kawan-kawan naik kereta api pun ada. Jadi tumpang pula bilik pun ada. Kerana apa? Kerana melihat bahawa kerajaan Madani ini, pimpinan Datuk Seri Anwar dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ini terus kekal. Dan kita tahu bahawa kalau kita nak kekal, kalau kita tak nak menangis, kelak bantulah orang-orang yang ni. Boleh cek vetting background masing-masing, tak ada masalah. Betul tak Datuk Mus? Yang penting bajet kali ini pandai-pandailah Yang Amat Berhormat PM sebagai Finance Minister meletakkan di manalah bajet supaya kami dapat bekerja. Sebab kerja jadi cyber troopers ni kerja siang malam pagi petang. Kadang-kadang kami bangun pukul 4 nak tahajud pun, tahajud buka Facebook dulu,
Terutama macam saya penulis, penulis politik, political analyst. Seminggu sekali terpaksa surat khabar cari saya. Jadi perkara macam ni bukan nak ungkit. Saya buat kerja ikhlas, fisabilillah. Tetapi kawan-kawan lain bagaimana? Itulah saja, Datuk. Maaf saya emosi sikit.